Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis, yang saya hormati, yang berhormat Datuk Taufik Adung kawasan ini, seterusnya yang berusaha pengurusi masjid, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam ni insya-Allah kita baca daripada kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang dikaryakan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini satu keluarga yang ramai ibu bapanya, keturunannya adalah keturunan ulama. Antaranya pengarang kitab Al-Mughni, satu kitab yang amat besar. Tapi Ibnu Qudamah yang kita bincangkan ini ialah Syekh Ahmad bin Abdul Rahman bin Qudamah Al-Maqdisi. Di mana Ibnu Qudamah ni Allah jadi dia ni seorang yang alim, tapi matinya adalah mati muda. Dikatakan usia beliau meninggal dunia ketika berusia 38 tahun sahaja. Orang yang muda tapi karang buku banyak dan masyhur. Ibnu Qudamah rahimahullah dia mengambil susunan daripada kitab-kitab terdahulu daripadanya, lalu dimukhtasar atau diringkaskan, yang dipanggil sebagai Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Apa yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan adab sebagai guru, adab sebagai pelajar, dan juga yang membinasakan ilmu. Sebagaimana yang disebut di sini bahawa orang yang ingin mempelajari ilmu hendaklah ia mendahulukan dalam membersihkan jiwa dari sebarang akhlak yang rosak dan akhlak yang hina, kerana sifat ilmu itu ibadah. Bila kita nak masuk dalam gelanggang ilmu, antaranya perkara adalah kita kena betulkan dulu hati kita, di mana ia merupakan khazanah tempat simpang ilmu. Dengan sebab itulah apabila seseorang ada ilmu tetapi tidak disekalikan dengan akhlak atau dengan hati yang baik, biasanya ilmu tersebut payah memberi manfaat dan keberuntungan kepada seseorang. Justru hendaklah dia bersih hati dulu. Bersih hati betul-betul, istighfar, faham betul-betul, barulah dia masuk dalam gelanggang menuntut ilmu. Bahkan ini juga dipesan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan lain lagi. Ilmu. Saya tertarik dengan seorang ulama, dia mengatakan ilmu ni hurufnya 3, Ain Lam Mim. Apa makna ilmu? Ditakrifkan dengan pelbagai takrif. Takrif yang pertama disebut sebagai diddul jahli, lawan kepada jahil. Takrif yang disebut tentang ilmu ini adalah tasawwuru syai' mutabikun ala haqiqatih. Menggambarkan sesuatu sebenar mengikut hakikatnya. Kalau dia gambarkan sesuatu tapi bukan hakikat, tersalah, maka itu tak dinamakan ilmu.
Ilmu juga disebut sebagai yang menyebabkan seseorang itu mewariskan rasa takut kepada Allah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmul khasyah. Ilmu tu bukan kerana banyak riwayat yang dihafal, diingat, tapi ilmu tu menyebabkan seorang tu rasa takut kepada Allah. Dan ini berbetulan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut pada Allah adalah para ulama. Itu antaranya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dinukilkan pernah menyebut, laisal ilmu binutqih walakinnal ilma bifi'lih. Ilmu tu bukan sekadar pandai berbicara dengan kalimat-kalimat yang sedap di halua telinga, tapi ilmu itu di mana adanya amalan. Maka itulah makna ilmu, artinya kena ada amal. Daripada situ, daripada kalimah ain lam mim, dia tukar membawa tuntutan ain mim lam, amal. Artinya kalau orang ada ilmu tapi tak beramal, masih lagi tidak memberi apa-apa keberuntungan. Sehingga pujangga Arab menyebut, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat seperti pohon kayu yang kita harapkan daripadanya buah tapi tak ada hasil apa-apa. Daripada ilmu dicampur dengan amal, maka kata ulama lahirnya perkataan lamak. Lam itu dihadapankan. Lamak-lamak ini dengan makna cahaya, dengan makna terang. Sebab itu bila kita tengok orang yang ada ilmu ditambah dengan ada amal dia, maka kehidupan dia adalah amat berbeza orang yang nak beramal ataupun orang yang sehanya belajar ilmu tapi tidak beramal. Seterusnya selepas daripada itu disebut oleh ulama, hendaklah seseorang itu dalam menuntut ilmu memutuskan segala yang menghalang dan menyibukkan, terutamanya fikiran, sehingga akhirnya dia tidak dapat tumpu dan fokus dengan sebenar. Ada orang tu nak menuntut ilmu, tapi kita tengok masa belajar dulu dia selalu sebut tentang keluarga dia, susah. Orang ni tak berjaya biasanya. Sebab dia tak boleh nak tumpu pada ilmu. Kalau berjaya pun tak tahu mana. Ada orang ini dia sibuk, contohnya nak menikah masa belajar ilmu. Itu payahlah, maknanya dia tak akan tumpu. Sehingga ulama kata al-ilmu mazbuhun baina fakhizain. Ilmu ini disembelih antara dua pehanya. Maknanya sabar dululah. Kalau nak tupu betul-betul. Para salafus salih sebagai contoh, mereka sanggup untuk menuntut ilmu berbanding dengan yang lain segalanya. Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal tidak kahwin sehingga selepas umur 40. Yang ini kita tak bolehlah ikut. Kalau kita ni umur 25 nak dah kahwin je lah. Tapi nak ceritanya mereka sanggup macam itu. Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah karang satu kitab yang cukup baik yang bertajuk Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama yang tidak kahwin. Rupanya ada sampai tahap tu, walaupun bukanlah jumlah yang ramai, tetapi kalau nak bilang tu banyak jugalah. Yang tersohor seperti Sayyidul Mufassirin Syekh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, tak kahwin kerana menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah tak kahwin, menuntut ilmu sungguh. Dan mereka ni sungguh-sungguh dalam belajar ilmu. Pernah seorang yang bernama Abi Bakar Al-Ambari, orang alim zaman dulu, dihadiahkan seorang hamba perempuan comel. Bila masuk, dia fikir tentang masalah. Akhirnya tengok keadaan macam itu, dia kata, kau keluarkan perempuan ini kerana aku tak boleh dalam menuntut ilmu. Tanya apa salah, kata tak ada salah apa-apa, kecuali hati aku akan terpaut kepada kamu, menyebabkan aku tak boleh tumpu untuk menuntut ilmu. Jadi
Perkara seperti ini nak gambarkan macam mana cara orang zaman dahulu menuntut ilmu. Bagi seorang pelajar hendaklah siqah dan percaya serta bertawaduk kepada gurunya. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tak kala dia sanggup pegang tali keng ataupun tali kuda ataupun unta Zaid bin Sabit, lalu Zaid kata, kamu ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu buat macam ini? Kenapa kamu tunggu di luar rumah aku dan kamu sanggup menanti tanpa mengetuk pintu? Maka jawab Ibnu Abbasin, hakaza umirna an naf'ala bil ulama. Inilah cara kami diajar untuk berinteraksi dengan para ulama. Perkara yang paling bahaya dalam menuntut ilmu adalah kita merasa takabur, sehingga ketika itu kita hilang mendapat banyak manfaat-manfaat kerana egonya. Sehingga disebut dalam pandangan para ulama menyatakan, la yanalul ilma isnani. Dua golongan tak akan dapat ilmu. Pertamanya mustahyin, orang yang sifatnya malu. Malu nak tanya, malu tak payahlah nak dapat ilmu. Yang kedua mutakabbir, orang yang bertakabur kerana dia rasa dia tahu, maka pada masa itu rugilah untuk dia nak dapat ilmu. Kemudian seterusnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, di antara hak orang alim ke atas kamu bahawa kamu hendaklah beri salam kepada kaum umum, tapi kamu khususkan salam kepadanya. Itu adab dia. Kita temu orang ramai kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita temu orang ni kita kata Assalamualaikum untuk guru, apa khabar, Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum untuk imam. Mana kita khusus. Itu maknanya. Kedua, kita duduk depannya dan kita tidak mengisyarat dengan tangan, tunjuk kat dia. Itu tak kenalah cara kalau zaman dulu kita tengok. Dan tidak mengenyikkan mata, ataupun jangan banyak tanya. Kadang-kadang banyak sangat tanya. Dia nak tanya orang ni kadang-kadang kena tengok. Ada masa dia tak berapa bersedia, dia letih, dia penat. Saya duk tengok mula-mula kita sukalah orang tanya banyak, tapi kalau terlalu banyak letih kita. Nak fikir macam-macam. Ayat ini pun satu. Dan jangan memaksanya untuk jawab, dan elakkan ketika mana dia penat. Dan jangan bermurajaah apabila dia enggan. Saya nak tanya masalah ni mesti kena gini-gini. Tak mesti macam tu. Adab dia lain. Dan jangan pegang bajunya ketika dia bangun. Tunggu dulu kejap, orang nak tanya dah habis lagi ni. Jangan buat macam tu. Dan jangan ceritakan keburukan. Maknanya kita nak bincang perkara gaib, perkara rahsia kepada dia, tanya, pening dia, kesian dia. Kadang-kadang kita bila dengar satu masalah tu menyebabkan fikir panjang. Jangan kita kata kepada orang di depannya. Maknanya kita mengadu orang ni gini, orang ni gini, itu bukan. Dan jangan cari kegelincirannya. Sebab itu para ulama kata, kalau kamu sayang untuk guru kamu jangan ziarah rumah dia. Kerana kalau kamu ziarah rumah dia, kamu akan tengok terdedah. Saya ingat dia ni orang baik, orang lembut cakap. Tiba-tiba tengok, teruknya bahasa di rumah, pakaiannya diam-diam. Jadi itu akhirnya hilang siqah. Melainkan memang kita tahu orang tu dia bersedia, dia kemah, rumah dia pula kemah. Contohnya, apabila dia tergelincir, terimalah kelemahan-kelemahan, kerana kita ni tak maksum. Jangan kita kata depan dia, aku dengar si fulan berkata begiang, dan tidak si fulan berkata begiang. Sebab itu, kalau kita nak tanya seorang tok guru, kita jangan kata tok guru ni kata gini, awak kata apa pula. Jadi kesian kat dia.
Kalau dia jawab sama, seolah-olah dia terpaksa. Kalau dia jawab lain, maka di situ akan berlaku rasaan tak puas hati. Sebab ada jenis manusia, dia suka kumpul koleksi pandangan masing-masing. Dia sebut koleksi ni, koleksi ni. Sebenarnya kita nak beramal. Dan jangan disifatkan di sisinya orang-orang alim. Sebut orang alim ni gini. Jangan. Dan jangan berpaling daripada lamanya persahabatan. Bila kita kawan dengan seorang baik dengan dia, jangan kita berpaling. Jangan kita angkat diri kita ataupun tinggikan diri kita. Ini sebahagian daripada nasihat kepada kita. Kemudian seterusnya adalah beberapa cara kalau kita tengok para ulama zaman dulu, para pelajar zaman dulu dia belajar. Saya teringat dalam satu kitab kisah dua orang belajar. Dua-dua alim. Dua-dua daripada satu tempat, satu negeri. Dia belajar lama, ambil masa lama. Kemudian dua-dua balik. Bila kedua-duanya balik, seorang tu mengajar anak muridnya ramai sangat. Seorang lagi dia mengajar ada 2-3 orang je. Jadi anak murid ni satu hari ziarah tok guru dia. Dia kata, "Tok Guru, boleh tak Tok Guru cerita pada kami sikit kenapa kawan Tok Guru tu lain?" Tok Guru ni jawab, "Kawan saya tu orang yang alim, banyak ilmu, warak, adalah sebut berapa. Kecuali masa dia belajar dulu saya tengok dia ni kurang menghormati guru dia." Kesan tu berlaku. Barakatul ilmi dengan sebab talaki, dengan sebab yang betul, maka itulah yang terjadi bila keadaan seperti itu. Hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah, sayugia bagi kita, yakni pelajar yang sedang belajar, mengambil daripada setiap sesuatu yang terbaik. Kita tahu diam, hak mana hak lebih baik. Kalau kita nak ambil daripada semua sekali, itu tak cerdik. Macam orang nega kak, kalau nak untung banyak, ada cara dia. Kena hak begini. Maka ilmu pun begitu. Kerana apa? Kerana sifat ilmu umur kita ni, tak mungkin kita kuasa semua ilmu. Jadi apa yang memerlu pada kita? Mungkin fiqh, mungkin tauhid, mungkin akidah. Asas kena belajar. Tengok, mungkin ilmu ni kadang-kadang kita nak belajar semua, letih kita dan kita tak mampu. Kemudian yang lebih baik daripada itu ialah bila dah kita kumpul ilmu, akhir kehidupan kita seboleh-bolehnya ilmu yang ada kaitan dengan akhirat. Sebenarnya dalam hidup kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita tengok dunia sekarang ni, dalam TV baik, dalam macam-macam kita boleh tengok, kita tengok seseorang itu dia akan ada rasa seronoknya. Hak jenis pelera kambing banyak-banyak tu seronok, kita tengok kambing-kambing dia. Hak jenis niaga yang berjaya seronok, hak jenis pertanian seronok, hak jenis gadget-gadget yang main seronok, hak jenis macam-macam kita tengok seronok. Tetapi yang jadi malang sekali dalam hidup kita ni adalah kita jarang merasa seronok dalam apa-apa ibadat kita. Sembahyang kita tak rasa seronok, kadang-kadang kita sebeban. Kadang-kadang kita terlupa banyak. Sedekah, kita tak rasa seronok. Kita lebih seronok orang sedekah kat kita. Contoh, nak jadi payuh ni tuan-tuan. Ni payuh, bukan mudah. Zikir, kadang-kadang kita zikir mulut tapi hati tak ingat. Baca Quran, kadang-kadang kita tak rasa manis dan tak rasa seronok kerana tidak ada tadabbur. Kadang-kadang kita tak rasa seronok dalam banyak perkara yang terkait dengan ibadat. Kalau satu saja ibadat kita rasa seronok,
kita rasa dunia anak yang punya dah. Kita menikah, kita kahwin, rumah tangga kita tak rasa seronok. Kadang-kadang kita rasa biasa je, hampa, rasa macam biasa saja. Kita tak boleh nak bina sebuah kehidupan kita rasa macam perkara macam ini. Kalau kita fikir betul-betul, ini yang menjadi kita ni kelemahan. Saya tengok tadi dan TV sebut, akibat pandemik ini, Covid ini, di Jepun terlalu banyak orang mati bunuh diri. Kalau kita kira negara maju tu, negara hebat, tapi kenapa ini terjadi? Ini pun kita patut fikir, macam mana kita nak rasa manisnya ibadat. Halawatul iman, lazzatul ibadah. Ini yang kalau kita dapat, kita rasa kehidupan kita rasa amat selesa, tenang, dan kita tak kisah sebab kita telah mengecapinya. Tapi kalau kita tak rasa apa-apa. Saya pernah pergi dekat masuk penjara, tuan-tuan. Pergi kat Banduang Akhir. Masa saya jalan dengan bos penjara, saya kata, boleh tak saya nak masuk sel Banduang Akhir? Dia kata boleh. Dia pun suruh arah, saya pun masuk. Sebab dia terasing daripada orang biasa. Satu-satu sel tu seorang. Bila saya masuk ni, masing-masing pakat temu saya duduk cakap dalam sel masing-masing. Akhirnya seorang tu kata kat hamba, kata saya, kata boleh tak? Kalau Datuk nak masuk, masuklah kata dalam satu sel buka. Saya pun masuklah. Saya dengan dia kecil, dia tak besar manalah tempat tu. Saya nak sebut, kadang-kadang kita tak dapat rasa sebagaimana dia rasa. Saya tengok sejadah terbuka, Quran ada duk baca. Ada yang hitam dari ni. Sebab bagi mereka, mereka tak ada harapan dah pada perkiraan mereka. Hanya mati. Jadi sebab itu mereka bersungguh ibadat. Mereka rasa manis, mereka rasa lazah. Tapi kita, kadang-kadang kita terlalu sibuk. Kita sembahyang, takbir je, ingat habis satu-satu benda. Ini pun satu perkara yang sepatutnya kita fikir. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bercakap tentang Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata Abu Bakar ni dia bukanlah lebih dengan kita dengan sebab dia semayang, dia puasa, dia solat, tapi berdasarkan hati yang ada pada dia. Ini tidak kuatlah pandangan hadis ni, sebagaimana yang disebut oleh Al-Iraqi dalam takhrij hadis Ihya, dikeluarkan oleh At-Tirmizi Al-Hakim. Tirmizi Hakim ni beza dengan Imam Tirmizi. Baik, nak ceritanya, kelebihan kita ni bukan kerana kuat semayang, bukan kerana kuat puasa, bukan kerana kuat sedekah, tapi kelebihan kita bila hati kita ni betul-betul baik, kita buat semua sekali. Saya contoh bahasa mudah lah. Masjid ni ada 5 orang. Seorang tu kaki semayang, masuk sejik semayang je, semayang sunnah. Seorang lagi ni pegang sebeh, zikir, subhanallah, subhanallah. Zikir 500 pusing sekali sehari je. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Zikir. Seorang lagi ni kaki baca Quran je. Seminggu sekali dia khatam. Semua kadang-kadang 3. Tiga ni campur pula seorang lagi ni, dia buat semua tapi sikit-sikit je. Dalam ramai-ramai ni hak mana hak paling baik? Hak paling baik ni kita boleh tengok. Contohnya mereka kata ginilah, Syekh, kita 6 orang ni, 5 orang ni, hak zikir kuat, baca Quran kuat, hak ni kuat, hak ni kuat, hak ni kuat. Ada seorang tu biasa. Jom kita pergi ke Cyberjaya sekali. Hari ni kita nak makan nasi Arab Sabak contohnya. Sini masyhur dah. Contohnya kat lain pula ni, kat Sabak ni. Pergi. Sampai makan. Makan pula, order pula kambing sebelah.
Order pula ayam 2 ekor. Order pula makan nang dengan hok sedap-sedap ni. Sedang makan dengan sungguh-sungguh ni, dengan teh ada ni, teh arak, teh apa macam-macam makan. Sudah makan ni, kawan seorang hok yang tak ada lebih apa-apa ni, dia kata minta maaf lah Syekh, hamba urgent kena balik dulu. Dia pun tunggu balik. Kerana Allah ni nak lari ni tak mau bayar ni, pelik payah. Akhirnya panggil cashier pun mari cek berapa. Dia kata 650. Allah. Hak seorang bawa 50, hak bawa 100. Ni sikit-sikit je bawa. Dalam fikiran mereka apa? Bahasa jenis kawan hak lari awal ni pandang ngelak makan dah lah banyak. Rengnya macam tu pula. Masing-masing duk kata ni kena ni banyak ni. Hak ni tengok mu ada berapa tengok semua. Ni hak kaki dah ni. Kaki zikir baik. Sebab makan ni lain pula tuan-tuan. Kaki semayang baik, kaki ni kopor semua sekali. Gilah kat cashier. Bayar 650. Hati bengkak. Faham mana bengkak? Bengkak semua. Tiba-tiba cashier ni kata, saudara, hak ni kawan saudara telah bayar dah. Dan dia buku pula setiap seorang saudara ni dengan sebuku seorang. Suruh alik. Dia tak ada tu. Dia tak sempat. Tuan-tuan, pada masa itu hati masing-masing kata apa? Celaka aku. Jahat aku. Buruk sangka aku. Baik dia. Dia rasa bahawa orang tu, kawan dia tu jauh lebih baik daripada dia. Tengok. Hak yang kaki semayang tak fikir dah bahawa aku lebih baik daripada dia. Hak kaki zikir pun tak akan kata macam tu. Tengok baik. Ni hati. Ni kalau kita tengok, bila baik, lain keadaannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kepada orang alim pula ada beberapa perkara yang sepatutnya dia kena ada. Yang ni saya taklah nak sebut panjang sebab majlis kita ni untuk majlis umum. Antaranya rasa kesian kepada pelajar-pelajar dia. Pelajar ni tak sama. Ada yang jenis otak cerdik cepat lalu. Ada yang lambat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia ada murid dia namanya Rabi'. Rabi' ni 2 orang. Ar-Rabi'. Tapi seorang Ar-Rabi' orang yang cerdik sangat. Al-Jizi ni bijak. Seorang lagi Ar-Rabi' itu Al-Muradi, dia tak, dua-dua orang Mesir. Tapi nak jadi ceritanya, Imam Syafi'i kata, ya Rabi', kalau ilmu tu macam buah-buah jenis makanan boleh suap atas mulutmu, aku akan suap ilmu. Tapi akhirnya dengan sebab syafaqah ataupun baiknya Imam Syafi'i terhadap muridnya menjadi salah seorang bintang utama. Sebab itu riwayat Al-Um daripada Ar-Rabi' adalah antara yang masyhur selain daripada Al-Imam Al-Muzani. Hebat tuan-tuan, syafaqah dia ni. Begitu juga dalam menuntut ilmu, kita dalam mengajar, kita jangan mengharapkan terima kasih daripada orang mengajar. Tapi biarlah kita harap kerana Allah, pada masa itu insya-Allah Allah akan bagi kepada kita banyak kelebihannya. Antara perkara yang diajar adalah jangan sekali-kali kita bercakap dalam bahasa yang tidak difahami oleh pelajar. Oleh kerana kita tinggi, kita bercakap pula dengan cara dia anak murid pun tak faham langsung. Kadang-kadang disebut tak jejak pun macam mana. Itu bukan. Nabi ni orang yang hebat faham, orang yang bawah pun faham. Sebab itu ada riwayat menyatakan, disebut khatibun nas biqadri uqulihim. Kamu cakaplah dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Macam kita lah bercakap dengan anak kita kecil. Kita tak akan guna kalimah wahai anakku, marilah sama-sama dengan abah
untuk Abah ajak kamu makan bersama. Oh, standard sangat. Kadang-kadang budak tu baru 4 tahun, kita kata panggil anak dia, panggil orang kecil dengan panggil pandai rekah. Adik mari akan acik. Gitu je. Sebab kita nak ukur otak dia tu, faham dia tu. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Sebab itu saya sentiasa, sebab saya ni bukan orang tahu sangat dengan model ni. Kadang-kadang orang yang datang kat saya, dia cerita gini-gini. Kalimat yang saya tak faham, saya terus tanya, ni apa makna sebenar? Dia berubah, dia terang pula gini. Kalau kita buat pandai, walaupun tak pandai, ini masalah. Jadi maksud lain, hakikatnya lain. Kemudian antara perkaranya, kita tahu kita nak bincang bab apa. Di kampung nak bincang bab payahlah. Nak bincang bab tinggi-tinggi, kita bincang mengikut kadar masing-masing. Itu cara ilmu yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya ada lagi bab-bab yang lain, tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya hanya sebut 2 perkara yang paling bahaya dalam hidup kita ni. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, qasama ala zahri rajulani, seolah-olah yang membengkokkan belakang aku, pukul kuat, letih aku kalau ada 2 golongan. Alimun mutahattikun, orang alim yang menceroboh hak Tuhan. Yang kedua, wajahilun mutanassikun, orang jahil tapi nak beramal. Kalau dua-dua ni boleh jaga, insya-Allah maka baiklah. Ini ilmu. Ini caranya. Kita tak nak orang yang ni pun tak nak. Kita belajar, kita cari ilmu. Cara macam itulah adalah cara yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sahabat saya minta untuk saya bercakap berkenaan dengan isu vaksin atau apa. Saya terlupa. Nanti ada satu masa kalau saya ceramah tempat lain ke apa, saya bawa buku tentang vaksin. Kita baru siap dalam minggu lepas berkenaan dengan hukum yang kita ambil daripada para ulama. Dan saya rasa seronok yang amat sangat bila mana saya hantar surat kepada Syekhul Azhar, dia pun balas melalui lejnah fatwanya. Kepada Syekh Syauqi Alam, Mufti Mesir pun dia balas untuk fatwanya. Kepada Syekh Abdullah bin Bayyah, dia pun balas. Bahkan buat sidang fatwa negeri mereka untuk bahaskan. Semuanya menyatakan keharusan pengambilan vaksin. Tapi cara panjang lebar tu boleh rujuk dalam buku kami yang nipis, yang boleh baca dengan santai. Begitu juga berkenaan dengan beberapa salah faham ataupun kesilapan dalam hal ni. Walau macam mana pun, marilah sama-sama kita sentiasa mengkaji, sentiasa mencari untuk mendapatkan kebenaran dalam satu-satu perkara. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan jadi jauh lebih baik lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.